Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi anda bersama saya, wartawan DJ Jambu. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu video berkaitan dengan permasalahan yang sering berlaku di kalangan umat Islam, iaitu berkaitan dengan pinjaman. Jadi adakah pinjaman berlandaskan syariah ataupun berunsurkan riba? Jadi mari kita sama-sama saksikan video tersebut. Assalamualaikum. Salam. Mau Pak. Nak ni. Okey. Nak. Banyak lupa nak salam mak dah. Tak boleh salam. Oh, Tak lupa, ikut SOP. lupa. Sanitizer dulu. Sanitizer dulu. Nak. Sampai bila nak naik motor tu? Bila nak ambil kereta? Tak mak ai tengoklah. Ada rezeki insya-Allah lah. Itulah masa terdekat ni kot ingat nak beli kereta. Ada rezeki itulah lah ni tengah duk deal dengan kawan tengok bagaimana. Dia ada lah. Tolong cari kereta tengok. Dalam masa terdekat ni kalau ada insya-Allah lah. Ini nak beli kereta lah tengok. Alhamdulillah. Aduh, sampai bila lah nak duduk macam ni. Rasanya nak kena beli juga kereta ni. Kena WhatsApp Nabil lah rasa. Itu juga. Susah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Ustaz Muhammad Hilmi bin Cik Had dalam rancangan Biar Tahu Jangan Keliru Barulah Berilmu. Okey, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Profesor Madya Dr. Zanariah binti Nur kerana telah menganjurkan program seperti ini, kerana kita akan cuba menghurai dan cuba mengupas persoalan-persoalan yang timbul di kalangan umat Islam pada zaman sekarang. Okey, seperti mana kita ketahui, umat Islam pada zaman sekarang ini terlalu kita kata ingin membeli sebuah kenderaan milik persendirian. Okey. Jadi di dalam bab ini kita akan melihat bahawa sistem pinjaman yang berada di negara kita ini kebanyakannya berlandaskan ataupun bersandarkan kepada sistem riba. Okey, perkara ini amatlah merisaukan kita sebagai umat Islam sebab kita tahu bahawa sistem riba ini merupakan sistem yang tidak patuh syariah dan ianya melanggar ataupun kita kata sebagai hukuman yang amat beratlah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita jika kita menggunakan sistem-sistem seperti ini. Jadi untuk kita kata menyelesaikan masalah ini di dalam pinjaman sewa beli kenderaan ialah dengan menggunakan sistem ITAP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ada setengah tuan-tuan dan puan-puan tahu tapi
tak tahu secara mendalam, dan ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang tak tahu langsung mengenai ITAB ini. Jadi saya akan cuba memperjelaskan dengan lebih mendalam berkenaan dengan isu ini. Okey, yang pertama, isu ITAB ini ataupun kita kata pinjaman yang bersandarkan kepada ITAB ini bermaksud al-ijarah summa al-ba', iaitu sewa kemudian beli. Okey tuan-tuan dan puan-puan, formula ini sewa kemudian beli. Jadi di dalam sistem ini ianya amat kita kata bersesuaian dengan umat Islam, ataupun kita kata memang umat Islam perlulah ambil pinjaman seperti ini kerana ianya berlandaskan kepada syariat yang ditetapkan dalam Islam. Okey, di dalam sistem ini kita kata sebagai sistem yang digunakan oleh pihak-pihak bank untuk memberi pinjaman kepada pelanggan-pelanggannya. Okey, sebagai contoh, saya cuba berikan contoh yang lebih mudahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami perkara tersebut. Okey, yang pertama ialah dalam kontrak al-ijarah ini, okey, pelanggan akan menyewa barangan daripada pihak bank pada kadar sewa yang dipersetujui dalam tempoh yang tertentu. Kemudian pihak pelanggan akan menandatanganilah kontrak tersebut. Okey, selepas pihak bank dan pelanggan mempersetujui, jadi pelanggan perlulah membayar kan. Jadi pelanggan akan membayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Jadi kadar yang dibayar itu perlulah kita kata sama-sama setuju untuk membuat pinjaman tersebut. Okey, selepas kita kata pelanggan tersebut selesai membuat pembayaran kepada pihak bank, maka kereta tersebut akan menjadi hak milik kekal kepada pelanggan tersebut. Okey, di dalam bab ini kita dapat tengok bahawa perbezaan di antara pinjaman dari bank konvensional dan pinjaman daripada sewa beli dari segi Islami ini ialah apabila pinjaman Islamik ini ialah secara berturutan, iaitu yang pertama sewa dan kemudian beli, berbanding dengan pinjaman konvensional yang di mana dia menggabungkan kedua-dua perkara tersebut. Jadi apabila kita tengok pinjaman konvensional ini ianya banyak ataupun kita kata lebih kepada pinjaman yang bersistemkan riba. Perkara ini amatlah kita kalau boleh elakkanlah sebagai umat Islam, sebab kita tahu riba ini merupakan perkara yang haram. Oleh itu, konsep pemilikan ini amatlah bertetapan dalam muamalat Islam, khususnya kerana umat Islam perlulah kita kata menggunakan syariat yang ditetapkan, kerana kita tahu apabila kita menggunakan sistem yang tidak berlandaskan kepada syariat Islam, kita takut ataupun kita risau perkara tersebut akan membawa kemudaratan kepada diri kita sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan penjelasan yang serba sedikit ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam pinjaman sewa beli kenderaan yang lebih bersesuaian, iaitu dengan menggunakan kaedah ITAB, iaitu al-ijarah summa al-ba', sewa kemudian beli. Jadi jazakumullahu khairan katsira kepada semua. Jadi insya-Allah setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita melihat video dan penerangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Hilmi tersebut, maka terjawablah permasalahan berkaitan dengan pinjaman yang sering dibangkitkan oleh umat Islam khususnya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah sebagai umat Islam kita perlulah memilih sesuatu perkara tersebut berlandaskan syariat yang ditetapkan di dalam Islam, kerana ianya merupakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlulah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkaitan riba. Jadi marilah kita sama-sama sebagai umat Islam menggunakan pinjaman yang berlandaskan syariat. Jadi setakat itu saja daripada saya, DJ Jambu, yang berlintas siaran langsung daripada TV3.